Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Darul Masjid Darul Makmur. Maka terimalah salam daripada pengurusi dan segala ahli jawatan kuasa dan juga pegawai-pegawai daripada masjid, dan masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada segala bantuan-bantuan dan sokongan-sokongan para jamaah sekalian. Dan pada hari ini insya-Allah kita sambung kuliah duha kita, iaitu dalam pelajaran tauhid, yang mana kita gunakan kitab Aqidatun Najin, iaitu akidah orang-orang yang selamat. Jadi pada hari ini saya mulakan di muka surat 73. Tajuknya iradat dan amar. Yang mana kita telah mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang mana sifatnya 20. Dalam 20 tadi terbagi kepada 4 bahagian. Yang mana 4 bahagian itu ialah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Jadi kita telah ketahui 4 bahagian tadi, yang mana sifat nafsiyah ialah wujud saja. Yang sifat salbiyah ialah qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyat. Dan sifat-sifat ma'ani iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan sifat-sifat maknawiyah ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Jadi itulah sifat-sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita telah mengatakan juga tentang sifat kudrat. Sifat kudrat ialah sifat yang berdiri pada zat atau bergantung kepada zat, yang mana ia menetapkan sesuatu, yang mana memberi kesan kepada sesuatu. Dan sifat iradat pula ialah berkehendak, iaitu Allah Ta'ala berkehendak untuk memilih antara satu dengan yang lain. Artinya dalam memilih tadi, itulah dikatakan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita telah juga mengatakan sebelum ini, atau kita sudah dengar tentang ta'alluq sifat kudrat dan iradat, yang mana ta'alluqnya ialah ta'alluq kepada yang harus saja, tidak ta'alluq kepada mustahil dan tidak ta'alluq kepada yang wajib. Kerana ditakuti nanti kalau ta'alluq pada mustahil dan wajib dan menjadi tahsilul hasil, mana tak ada faedah apa-apa, kerana dah itu memang mustahil dan itu memang wajib. Jadi tak perlu lagi ta'alluq kudrat iradat, tapi kudrat iradat ta'alluqnya kepada benda yang harus atau kepada alam saja, iaitu kepada alam kita. Kemudian sekarang dalam kitab ini pula nak menerangkan antara apa maksud iradat dan apa maknanya perintah, al-iradah wal amr. Jadi adakah perintah tadi satu iradat, atau iradat itu satu perintah? Inilah yang kita akan bahaskan dalam kitab ini insya-Allah. Ketahuilah olehmu
bahawa iradat dan amar, yakni suruh, itu berlainan keduanya dan bercerai keduanya. Itu mesti kita ketahui. Artinya, tak boleh kita maknakan iradat tadi perintah atau suruh, dan suruh itu iradat. Duanya adalah dua yang berlainan. Kalimahnya berlainan dan maknanya juga berlainan. Ini harus kita ketahui. Khilaf bagi Mu'tazilah, sekira-kira berkata setengah daripada mereka itu dengan bahawasanya keduanya bersuatu. Mu'tazilah pula mengatakan tidak berlainan. Mereka katakan iradah itu ialah amar, perintah atau suruh. Suruh itu atau amar itu adalah iradah. Ini pahaman Mu'tazilah. Bukanlah semua Mu'tazilah, tapi sebahagian Mu'tazilah. Maknanya ada terdapat dari golongan Mu'tazilah yang berpendapat begitu. Iradah dan amar adalah sesuatu yang satu. Bukan benda yang lain. Bukan benda yang berbeza. Dan berkata setengah mereka itu dengan bahawa iradat itu lazim bagi suruh. Jadi sebagian pula Mu'tazilah mengatakan iradat artinya lazim kepada suruh. Artinya bila ada iradat, mesti suruh. Seperti Allah Ta'ala hendak supaya kita beriman, makna kita disuruh beriman. Itulah lazim maknanya. Mesti. Iradat Allah Ta'ala diikuti dengan perintah. Itu lazimnya. Makna mesti begitu. Itu kata setengah daripada Mu'tazilah. Dan telah membina oleh mereka itu atas yang demikian itu bahawa Allah tiada berkehendak ia akan kejahatan dan akan yang keji-keji. Jadi daripada situ Mu'tazilah, pahaman Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tidak sekali-kali berkehendak kepada benda yang dikeji, benda yang buruk-buruk. Benda yang tidak baik, semuanya Allah Ta'ala tidak berkehendak. Maksudnya iradat Allah Ta'ala tidak kena pada itu. Hanya pada benda yang baik saja. Yang jahat-jahat bukan iradat Allah. Itu kata Mu'tazilah. Itu sebagai kafir misalnya. Orang jadi kafir. Itu bukan iradat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak mahu orang jadi kafir. Misalnya begitulah. Jadi ini pahaman Mu'tazilah. Dan dibinakan atas mazhab ahli sunnah bahawa Allah Ta'ala itu terkadang berkehendak ia akan suatu dan tiada menyuruh ia dengan dia seperti segala pekerjaan kufur dan maksiat. Ahli sunnah juga mengatakan tidak seperti mana kata Mu'tazilah, terkadang Allah Ta'ala berkehendak tetapi tidak disuruh. Maknanya seperti kufur orang-orang kafir. Allah Ta'ala memang berkehendak orang-orang kafir itu kufur kerana semua kehendak Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tak suruh. Tidak suruh mereka itu kafir. Mereka disuruh beriman. Tapi Allah Ta'ala berkehendak mereka kafir. Itu kehendak Allah Ta'ala. Itu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Yakni jatuh kufur bagi orang yang dikehendaki Allah akan kufur. Demikian lagi maksiat dan terkadang menyuruh ia dengan dia dan tiada berkehendak akan dia seperti iman Abi Lahab dan iman Abi Jahal. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala pula tidak berkehendak tapi disuruh. Tapi disuruh. Mana Abu Jahal dan Abu Lahab disuruh beriman. Allah Ta'ala suruh dia beriman. Tapi Tuhan tak hendak dia beriman. Sebab itu dia tidak mau beriman. Walaupun disuruh. Walaupun dia tahu kawan-kawannya semuanya beriman. Dia tahu Nabi Muhammad benar. Seorang Nabi yang sah. Tapi dia tak mau beriman. Kerana apa?
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia disuruh. Itu kadang-kadang begitu. Dan dalilnya Rasulullah menyuruhkan mereka itu beriman, maka tiada mereka itu beriman kerana tiada dikehendakinya. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad dakwah kepada mereka itu. Suruh dakwah supaya semua manusia beriman, termasuk Abu Lahab, termasuk Abu Jahal. Tapi Allah Ta'ala tidak mahu mereka beriman, maka mereka tetap tidak beriman kerana itu semua kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak Nabi dan bukan kehendak orang. Dan terkadang berkehendak ia akan dia dan menyuruh ia akan dia, seperti iman bagi orang yang ta'alluq ilmu Allah dengan beriman, seperti Abi Bakar dan lainnya. Jadi kadang-kadang pula Allah Ta'ala memang berkehendak dan menyuruh. Jadi Allah Ta'ala menyuruh beriman, Abu Bakar pun beriman. Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman kerana Allah Ta'ala suruh beriman. Dan memang kehendak Allah Ta'ala nak beriman. Seandainya Allah Ta'ala suruh tapi Abu Bakar tidak beriman, maka itu kehendak Allah Ta'ala juga. Kerana kehendak Allah Ta'ala. Tapi kehendak Allah Ta'ala Abu Bakar beriman dan Allah Ta'ala suruh dia beriman, maka jadilah itu kehendak dan suruh Allah Ta'ala menjadi satu. Dan terkadang tiada berkehendak ia dan tiada menyuruh dengan dia, seperti kufur daripada mereka itu, yakni Abu Bakar dan lainnya, daripada segala mereka yang beriman. Kadang pula ada kalanya Allah Ta'ala tidak berkehendak dan tidak menyuruh. Seperti misalnya, ini misal saja, boleh banding-bandingkan yang lain lah. Ini misal saja. Itu seperti misalnya ialah Abu Bakar, Allah Ta'ala hendak dia beriman dan hendak dia disuruh beriman. Jadi Allah Ta'ala tidak mahu dia, mana tak berkehendak dia kufur dan tidak suruh dia kufur. Semua itu adalah semua kehendak Allah SWT. Inilah pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketahui olehmu bahawa segala sifat ma'ani itu setengah daripadanya barang yang tiada ta'alluq sekali-kali, iaitu hayat. Jadi dalam sifat ma'ani ada berapa? 7 kan? Kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, artinya mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Ketujuh-tujuh sifat ini ada yang ada ta'alluq dan ada yang tidak ta'alluq. Satu saja yang tak ada ta'alluq, artinya tidak ada kuasa apa-apa, iaitu sifat hayat. Mana sifat hidup. Allah Ta'ala hidup tidak bernyawa. Hidup Allah Ta'ala tidak perlukan pertolongan, tidak perlukan alat, kerana itu Allah Ta'ala. Tapi dia tidak ta'aluk kepada mana-mana. Artinya tak ada ta'aluk kepada yang wajib, tak ada ta'aluk kepada mustahil, dan tak ada ta'aluk kepada yang harus. Itu keistimewaan sifat hayat. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk memberi bekas, dan iaitu kudrat dan iradat, kerana dibinakan atas barang yang ia yang pilih, iaitu bahawa takhsis itu memberi bekas jua. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk inkishaf, dan iaitu ilmu dan sama dan basar. Dan setengah daripadanya barang yang berta'aluk ia akan sebagai ta'aluk dilalah, iaitu kalam. Jadi ta'aluk ini berbeza-beza. Seperti kudrat umpamanya dan iradat, ta'aluknya ialah ta'aluk kepada yang harus, iaitu yang dipilih sebagai takhsis dan taksir, memberi bekas. Dan juga ta'aluk
ada yang bertakluk seperti takluk inkishaf, seperti ilmu. Artinya inkishaf maknanya penyingkapan. Maknanya ilmu Allah Ta'ala menyingkap apa-apa yang dia ketahui. Tak ada yang dia tidak ketahui. Itu inkishaf. Dan ada juga bertakluk iaitu selain ilmu, mana basar dan sama' juga adalah inkishaf. Artinya benda yang tersembunyi boleh dilihat, benda yang tak bersuara pada manusia boleh didengar, itu takluk inkishaf. Dan juga takluk dilalah iaitu kalam. Jadi ada jenis-jenis takluk di sini daripada sifat-sifat ma'ani, iaitu takluk takhsis, iaitu untuk kudrat dan iradat. Takluk inkishaf, iaitu ilmu sama' dan basar. Dan takluk dilalah, iaitu kalam. Ketahui olehmu, murad daripada takluk memberi bekas, itu iaitu mengadakan atau mengadamkan mungkin. Itu maknanya memberi bekas. Mengadakan atau mentiadakan. Misalan selepas tahun 1965, Allah Ta'ala mengadakan sebuah negara namanya Singapura. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Takhsis. Allah Ta'ala menentukan yang mana tahun 1965 ialah adanya Singapura. Dan adanya Persatuan Malaysia. Itu maknanya Allah Ta'ala mengadakannya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak mau mengadakannya, tak ada. Misalan, secara yang kita lihat, negara Palestin sudah tidak ada kerana sudah dijajah oleh Israel. Jadi maknanya itu Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala menentukan dengan kudrat dan iradatnya meniadakan kerajaan Palestin. Jadi sudah tak ada. Sampai sekarang tak nampak lagi kerana sudah diambil oleh Israel. Wallahu alam sampai bila tak tahulah. Tapi maknanya begitulah hakikatnya. Ada tak ada. Seperti zaman kita sekarang ini, Allah Ta'ala dengan kuasanya mengadakan satu virus namanya COVID-19. Ini kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Artinya tahun 1918 tak ada. Tapi hujung tahun tahun 2018 tak ada. Tapi di hujung tahun 2019 baru timbul coronavirus atau COVID-19. Dulu tak ada perkataan COVID. Tak ada COVID-19. Tapi sudah ada kerana dia berlaku pada 2019. Inilah kudrat maknanya. Ini kuasa Allah Ta'ala mengadakan benda yang dari tiada kepada ada. Dan boleh jadi akan datang tiada. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. So itu kita serahkan saja kepada Allah Ta'ala kuasanya. Ketahui olehmu murad daripada ta'aluk memberi bekas, itu iaitu mengadakan atau mengadamkan mungkin. Maka erti mengadakan itu mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud. Jadi tahun 2018 adam tiada coronavirus. 2019 ada. Itu mengeluarkan daripada adam kepada wujud. Dan erti mengadamkan itu iaitu bahawa menjadikan akan suatu yang ada itu akan tiadanya seperti barang yang dahulunya daripada ketiadaannya. Seperti orang yang mati sekarang, beratus-ratus mati kerana coronavirus. Mana itu ditiadakan. Ditiadakan kat dunia. Ke akhirat kita tak tahulah. Mungkin jadi roh dan sebagainya. Tapi maknanya mereka sudah ditiadakan dalam dunia ini. Dalam dunia ini sudah ditiadakan. Itulah pelajaran hari ini mengenai iradat dan amar
dan mengenai takluk-takluk, yang mana takluk tadi ialah ada kalanya takluk tadi takhsis, dan ada kalanya inkishaf, dan ada kalanya dilalah. Takluk takhsis iaitu kudrat dan iradat, takluk inkishaf iaitu ilmu, sama' dan basar, takluk dilalah iaitu kalam. Dan takluk kudrat artinya mengadakan daripada tiada kepada ada, atau mentiadakan daripada ada kepada tiada, maka itulah takluk daripada kudrat. InsyaAllah kita akan sambung di pelajaran akan datang mengenai pembahagian mungkin. Mungkin makna selain Allah Ta'ala. Hingga bertemu kembali. Salam kepada sekalian pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.